Okey, kita teruskan kepada Learning Management System untuk versi 3.5. Right, so apa dia perbezaan antara platform yang sebelum ini dengan platform CDOS yang kita guna pakai sekarang? Untuk yang sebelum ni kita pakai portal 1 iaitu portal.cdos.edu.my. Paparan dia seperti inilah yang sebelum ini untuk portal CDOS. Portal yang sekarang ni kita pakai portal 2.0, dia seperti ini, CDOS, yang mana dia punya URL adalah cdos.edu.my. Paparan dia seperti yang inilah, okay, yang terbaru. Alright, kita pergi apa dia perbezaan bagi LMS pula. Untuk portal 1.0, LMS dia 2.5. Okey, boleh nampak kan paparan dia seperti ini untuk yang sebelum ni. Untuk portal 2.0, paparan dia seperti ini yang mana kita guna pakai LMS 3.5. Okey, kita teruskan lagi. Pengiraan blended learning. Yang ni yang semua orang tanya, macam mana saya nak blended? Macam mana saya nak dapat tangan hijau tu? Okey, yang ini sebenarnya kita tengok betul-betul bagaimana pengiraan dia untuk kita dapatkan supaya kita jadi blended. Okey. Perbezaan dia antara LMS 2.5 dan LMS 3.5 sama sahaja sebenarnya. Introduction LMS 2.5 dengan 3.5 sama, satu, masing-masing satu. E-content untuk 2.5 dan 3.5 sama juga, 7 juga. Forum, discussion, web 2.0 activities, kedua-duanya memerlukan 5 minimum. Semua ni minimum yang diberikan, yang ditunjukkan dekat sini adalah minimum content yang kita perlu dalam platform tersebut. Untuk lebih boleh, tapi minimum kita ikut dengan ni. Dan online assessment pula untuk 2.5 dengan 3.5 pun sama juga, minimum 2. Kalau nak lebih boleh, tak ada halangan. Tapi yang dikira untuk blended adalah yang minimum yang ni lah. Okey, untuk blended dahulu pada LMS 2.5, dikira jumlah pelajar yang di-enroll didarab dengan 15. Kalau kita kira semua ni dia ada 15 aktiviti, dan untuk dapatkan blended kita kena darab dengan jumlah pelajar. Jadi dia akan dapat blended pada LMS 2.5. Pada LMS 3.5, macam mana saya nak dapat blended ni LMS 3.5 ni? Okey, untuk introduction dia akan ditanda penuh apabila kita dah mula enroll pelajar. Okey, e-content, forum, online iaitu kita panggil sebagai bahagian A, bahagian B dan bahagian C tu. Daripada jumlah pelajar ni kita akan darab ke semua minimum activities yang ada. Kemudian kita akan darab dengan 60% pada setiap bahagian. Maksudnya kalau 60% daripada jumlah pelajar, kalau kita tengok sini di-enroll 100 pelajar, kalau 60% daripada 100 pelajar tersebut dia telah selesai login ataupun lakukan segala aktiviti tersebut, makanya kita akan dapat blended untuk 3.5, LMS 3.5 platform kita tadi. Okay, so kita dapatlah tanda tangan tadi, hijau tu. Okay, pastikan 60% pelajar kita kena aktif untuk setiap bahagian A, B dan C. Mudah kan? Senang nak dapat kan? Senang kita nak blended. Tak susah pun. Yang penting encourage pelajar untuk buat. Okey, so apa dia cadangan, susunan kategori di dalam LMS? Okey, kalau kita tengok dulu untuk LMS 2.5, kita susun ikut jabatan, kemudian nama pensyarah. Okey, tapi implikasi dia, kapasiti server kita tak boleh nak menampung data pengguna. Okey, sebab setiap pensyarah dia akan bangunkan platform yang sama setiap semester kalau dia mengajar subjek yang sama ataupun kursus yang sama. Dan kita backup platform tu adalah kita buat di dalam LMS, bukan di luar LMS. Jadi dia makan space, data lah di situ. Okey, untuk LMS 3.5, kita tengok dia punya perbezaan adalah dia susun masih mengikut jabatan tetapi kepada nama program.
Yang mana satu kursus tu kita kongsi dengan beberapa orang pensyarah yang mengajar kursus yang sama. Okey, dan platform tersebut kita akan guna pakai daripada, contohnya daripada sesi Disember dibawa kepada Jun, dibawa lagi pada semester akan datang dan seterusnya. Okey, pelajar pula kita akan susun berbeza dengan yang sebelum ni, disusun mengikut pensyarah kan. Untuk yang 3.5 ni kita susun ikut grup, yang mana grup tu adalah ikut kelas. So kalau dalam kursus tersebut ada 4 kelas, contohnya DKA 4A, DKA 4B, 4C dan 4D, dia akan ada 4 grup. Okey, itu maksud dia kumpulan, iaitu mengikut kelas dalam kursus tersebut. Okey. So, kita terus kepada, boleh pergi lagi kan? Ini pengenalan dulu untuk bagi longgar-longgar sedikit, relax, chill, okay. So yang ini adalah proses flow bagi penyelaras jabatan. Contoh penyelaras jabatan adalah macam saya dan rakan-rakan saya lah. Okay, tanggungjawab kami sebagai penyelaras jabatan, bila ada masalah nak login, okay, semua pensyarah boleh cari kami. Okay, tapi untuk dapatkan user dengan password kalau dia adalah baru, kena pergi kepada ni lah, Zulfa lah. Biasanya untuk dalam JKA dia akan pergi kepada Saiful nak kan. Okey, kita tengok penyelaras jabatan. Apa yang kami buat sebenarnya? Penyelaras jabatan, kami akan login ke portal, kemudian akses LMS. Okey, selepas tu ada masalah. Setakat ni ada masalah? Ada? Okay, so far so good. Kita teruskan. Ada borok ke? Ada borok apa tu? Mengganggu ya? Okay. Okay, baik. Alright, so tak pershimun bagi dia borak. Alright, okay. Kami akan login ke portal. Kemudian masuk ke LMS dan kami akan create kategori. Masuk semula mu. Okay. Masuk semula baru ada suara balik. Selepas kita create kategori bagi program tersebut, dalam program kita akan create pula session. Okay, so session create program tu maksud dia DKA, DSB, kalau dekat JKA lah dia ada DKA, DSB dan DGU. Kemudian daripada DKA, DSB, DGU kita akan create pula sesi. Sesi tu nanti di dalam dia akan ada course creator. Okay, kami akan assign lah siapa course creator. Course creator ni biasanya adalah penyelaras kursus. Okay, penyelaras kursus dia akan manage platform tersebut. Okay, kita tengok apa dia tanggungjawab bagi course creator ni. Ini adalah dia punya proses flow. Yang mana course creator ni dia akan login ke portal. Okay, lepas dia login ke portal, dia masuk kepada LMS dan dia akan create course tersebut. Dia akan arrange apa yang sepatutnya ada di dalam platform tersebut. Dan dia akan set enrollment method, set activity completion dengan set grouping. Okay, selepas tu dia akan assign lecturer. Okay, lecturer yang mengajar sama dengan dia lah sebab dia penyelaras kan. So dia akan masukkan lecturer yang mengajar sama. Kemudian dia akan populatekan kursus tersebut. Alright. Itu adalah tanggungjawab course creator dan juga pensyarah. Alright, so kita tengok ini adalah sebenarnya apa yang berlaku di dalam LMS kita, LMS 3.5 tu. Okay, kita tengok di sini dia ada nama jabatan, nama program. Kalau dekat JKA dia ada 3, kalau dekat JTM dia ada 2. JKA dia ada DGU, DKA dan DSB. Dan setiap program ni dia akan ada sesi. Sesi tu terbagilah ikut pada sesi Jun ke ataupun sesi Disember. Okay, so dalam sesi Disember tu ada kursus-kursus dia pula. Contoh macam DKA, dia akan ada kursus macam kursus untuk semester 1, semester 2, kita akan pull masuk ke semua dalam satu sesi yang terlibat. Dan untuk setiap kursus tersebut pula ada terbahagi lagi
ikut group, iaitu ikut DKA dia lah. Ada berapa DKA semester tersebut. Contoh dia macam DCC 5152, dia ada 2 kelas untuk sesi tersebut, DKA 4A dan DKA 4B, group 1 dan group 2. Okey. Right. Okey, kita tengok laman LMS 3.5. Ada perbezaan di situ antara LMS 2.5 dan 3.5. Kalau LMS 2.5 kita pergi kepada URL portal.cdos.edu.my. Kalau LMS 3.5 pergi kepada cdos.edu.my. Okay, so kalau kita nak login kepada CDOS tersebut, just guna mana-mana browser, sama ada kita guna Mozilla, Chrome ataupun Explorer ataupun EDGA itulah. Lepas tu kita masuk kepada URL ni. Okey, paparan ni akan kelihatan yang mana kita akan masukkan username dan password. Just klik login dan kita akan terus masuk ke dalam website tersebut kepada LMS. Right? Dashboard akan terpapar. Okey, ni dia kat sini. Kat sini kena masukkan account, iaitu kita punya username dan password, IC number. Alright. So semua ingat IC masing-masing kan? Tak ada orang yang lupa IC. Okey, yang ni kita akan pergi sekejap lagi. Dan sebelum saya terlupa, ni adalah kita punya CDOS admin kat Polistas. Ada nombor telefon dekat situ. Nama dia Mr. Zulfa. Okey, orang kuat CDOS kita. Alright. Baik. Saya boleh mula terus kepada explore your platform. Okey, jom kita pergi kepada platform dia. Okey, ini platform bagi LMS 3.5 ataupun CDOS 2.0. Okey, dia ada yang saya terangkan awal pagi tadi. Ada LMS dekat sini. Ini yang kita guna. Okey, so awak boleh para pensyarah boleh login lah. Login kat sini. Tapi biasanya kita nak cepat, kita terus pergi kepada polistas.cdos.edu.my. Okey. Sekejap ya, saya log out dulu. Yang mana kalau kita pergi terus kepada polistas.cdos.edu.my, dia akan terus pergi kepada platform ni. Kita akan masukkan IC lah, IC masing-masing. So ni contoh IC. Okay, just copy ni, copy, kemudian kita paste. Okay. Share screen. Dia asyik juga kat sini. Maaf ya. Okay. Baik. Kita mula semula. Okay. Alright, so nampak tak screen? Okay, nampak kan? Maaf. Okay. Alright. Baik, yang ini adalah platform yang cepat kita nak masuk, iaitu kita terus pergi kepada LMS polistas.cdos.edu.my. Just masukkan kita punya IC, kemudian paste kat dalam ni dan tekan login. Bila kita login, dia akan masuk ke run seperti ini. Okay. Paparan ni biasanya untuk pengguna kali pertama, dia akan terus masuk ke bahagian profile. Kadang-kadang setengah user yang selalu guna, dia akan minta update email. Jadi just update your email and then boleh teruskan untuk editing your platform. Okey, dekat sini kita tengok untuk pengguna kali pertama, dia akan terus pergi kepada profile. Bila dia pergi kepada profile, dia tak akan ada gambar dekat sini untuk pengguna kali pertama. Apa yang kita buat, just pergi kepada tekan ni, edit profile. So bila kita dah masuk, kita nak juga ada muka kita supaya kita nak pelajar nampak. Dia boleh klik kat bahagian muka kita untuk pilih kita sebagai, kalau kita secara self-enrollment student tersebut. Jadi macam mana kita nak masukkan gambar? Okey, klik edit profile. Okey, dia terkeluar kat situ. Okey.
je. Kita just copy kat situ. Okay, maaf dia terkeluar. Okay, so just masukkan balik. Okay, ini adalah email kita yang mana kita guna email rasmi. Okay, allow everyone to see my email address. Ini kita punya alamat. Okay, ini adalah time zone. Kita pilih Asia, Kuala Lumpur. Okay, description ni kalau nak describe tentang diri anda, boleh tulis. Saya adalah seorang pensyarah yang berkaliber, yang rajin, bolehlah. Nak promote diri kat situ, nak tulis, bolehlah kalau nak tulis. Okay, sebab kita semua ni rajin-rajin belaka. Alright, okay, kita teruskan. Macam mana nak masukkan gambar? Nak masukkan gambar sebenarnya, kita boleh minimize. Kita boleh drag. Okay, kita ambil gambar ni. Okay, so ada gambar di situ. Just drag, kita boleh tarik terus. Okay. Kita ambil ni, kita just tarik dia. Okay, apa yang berlaku? Oh, ni tak boleh ke? Ni tak boleh drop. Sepatutnya dia boleh drop. Okay, dia dah drop. Okay, just tarik macam tu pun boleh. Dia tak boleh. Alright, tak apa, tak ada paparan dekat sini. So kalau tak ada, just klik file. Kenapa saya punya paparan tak ada? Okay, ambil dekat sini. Alright, maksudnya apa yang kena buat, klik kat sini. Add, untuk add. Ambil upload file. Choose file. Kita ambil picture. Okay, ada picture dekat situ, ambil. Okay, upload. Okay. Mungkin gambar tu terlalu besar. Jadi, dah ada dekat, kenapa dia masuk kat sini? Alamak, saya tersilap. Okay, ni kita delete, maaf. Dia masuk pula dekat situ. Okay, so sekejap. Sepatutnya dia masuk dekat sini. Oh, dah ada. Dah ada dekat sini. Dah ada. Kita tengok. Sepatutnya dia dah masuk. Dia dah masuk kat sini. Sebab dia dah ada image file used on the web. Okay, dah ada. Kita just update. Untuk additional name, kita boleh pilih lah nak letak nama. Okay. Kemudian kalau nak letak list of interest, boleh juga letak kat situ. Biasanya saya tak masukkan sangat. Siapa nak masukkan, boleh nak masukkan kat dalam tu. Okay, just update profile. Kita tengok, saya nak tengok. Okay, ada dah gambar. Sebenarnya dah masuk dah tadi. Okay, nampak? Masing-masing dah buat kan? Okay, pengguna kali pertama, pastikan masukkan muka anda supaya pelajar boleh kenal anda siapa. Okay, Alhamdulillah belajar berjalan dengan lancar, nampak muka kat situ. Okay, baik. Ini adalah tempat kita, dia punya paparan setelah kita update. Kita boleh masuk dashboard melalui bahagian ni, item ni, ataupun kita boleh pergi dekat sini juga. So ada dua pilihan. Okay, preference, kita tengok. Yang ni preference. Dashboard adalah bahagian ini. Kita boleh tekan daripada kat sini tadi ataupun melalui dia sama saja. Okey. Itu untuk login kali pertama, dia akan masuk ke situ. Dia akan terus pergi kepada update profile dengan dia punya insert picture lah dekat profile tadi. Tapi untuk orang yang dia dah biasa masuk, dia akan terus pergi ke paparan dashboard. Contoh macam saya ni, dia ada paparan dashboard. Ini adalah senarai kursus yang saya terlibat. Okey, iaitu ada 4 di sini. Yang ni yang saya terlibat lah. Kalau paparan tuan-puan, apa yang tuan-puan di-assignkan, yang itulah yang akan keluar dekat bahagian dashboard. Okay, so ini untuk future tak ada setakat ni sebab kita tak ada perancangan lagi untuk Jun, tak buat lagi. So yang ini yang past pun tak ada juga di save sebab semua dah siap. Okay, so ni adalah paparannya. Okay, kita tengok site home tu apa.
Okay, dah namanya pun explore kan. Okay, yang ini apa Puan Erni? Yang ini untuk kita chatting personal. Okay, kalau kita nak chat, Allah kenapa pula saya Azman keluar kat situ. Okay, ini nak chat personal. Okay, so boleh buat new message untuk kita cari orang yang kita nak bagi message. Contohnya kita nak pesan ketua kelas untuk ingatkan ada assignment yang saya dah masukkan. Jadi kita boleh new message, kita cari nama pelajar dan pass message tersebut. Yang ni adalah apabila kita dapat message daripada luar, dia akan bagi notification kat sini. Okay, ni gambar kita tadi yang dah di-update. Dan yang ini yang samalah, biasanya kat sini kita cuma main dekat profile je. Profile untuk betulkan kita punya email dan kita nak tukar gambar ataupun kita nak edit apa-apa. Okay, terus pergi kepada site home. Site home dia di paparan kita akan dapat seperti ini. Okay, yang mana dalam site home ni dia terangkan tentang Polisas Learning Management System tu apa. Okay, dan dia ada kategori bagi setiap jabatan dan program yang terlibat dalam jabatan setiap jabatan tersebut. Okay, kita nampak kat sini punya flow bagi CDOS LMS 3.5. So dekat sini adalah saya punya khusus utama, dia akan keluarkan. Kalau nak tengok selebihnya, just click all courses. Okay, kita tengok kat sini semula. Okay, ni ada kalender. Kalender kalau kita nak assign apa event, kalau kita nak tengok event dekat sini. Okay, biasanya kalau nak buat quiz, kita dah set date, dia akan keluar kat sini. Tapi sekarang ni tak ada apa-apa date yang di-assign kan. So dia tak ada keluar apa-apa lah. Alright, dekat kegunaan untuk private file pula, bila kita nak simpan nota-nota kita, just drag masukkan kat dalam ni. Ataupun gunakan add. Button ni untuk add kan apa-apa file ataupun nota ke dalam platform kita. Alright, so private file dah. Okay, my courses sebab saya berada dalam Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi paparan saya seperti ini. Kalau awak berada dekat Jabatan Teknologi Makanan, dia akan ada paparan Jabatan Teknologi Makanan. So kita klik apa yang ada di dalam ni. Untuk Jabatan Kejuruteraan Awam ataupun jabatan-jabatan mana jabatan sekalipun, dia akan terus dipaparkan dia punya program yang terlibat seperti ini. So kalau saya ada Jabatan Kejuruteraan Awam, dia ada 3. Saya akan terus pergi kepada DKA sebab saya berada di bawah DKA. Dan ada sesi. Okay, sesi dah ada. Okay, kita tengok dekat sini ada banyak. Okay, ada banyak khusus. Okay, di situlah khusus-khususnya. Itu jadi kita hanya boleh lihat dan kita hanya boleh masuk platform yang ada kita di-assignkan ke dalam tu. Kalau kita tak ada di-assign ke dalam tu, so kita tak boleh masuk lah. Okay, yang ni khusus-khusus lah. Khusus-khusus saya, platform-platform saya. Dan okay, kita pergi terus kepada platformnya. Okay, contohnya platform ini, kita pergi. Okay, kalau platform yang baru kita akan nampak seperti ini. Okay, platform yang baru, kosong. Okay, tapi kalau platform yang dah diisi, dia akan nampak seperti ini. Okay, ini dah penuh lah. Ya, kita tak nak tengok yang ni dah penuh sebab kita nak explore untuk platform. Dan nama tajuk pun explore your platform kan. Alright, so dekat atas ni adalah dia punya short link untuk kita pergi terus. Okay. Baik. Tapi ni, gear ni, apa yang ada adalah dia ada edit setting untuk kita setting khusus tersebut. Paparan dia di hadapan tadi yang ada banyak-banyak senarai khusus tadi. Kalau kita nak setting dia, kita setting kat sini. Untuk kita edit platform, kita kena turn editing on terlebih dahulu. Baru kita boleh edit platform kita. Okay, untuk course completion, kita nak track student. Kita nak track student, kita nak setting macam mana course tersebut complete, tarikh dia, kita setting kat sini. Filter, untuk filter pelajar, sama ada kita nak pelajar DKA ke, DKA 4A ke, 4B atau 4C dekat filter. Okay. Alright. Gradebook setup pula.
apa kegunaan dia untuk kita, macam mana kita nak gradekan budak tersebut. Kita pergi kepada grade me. Okay, backup, biasanya kita backup platform untuk di-restore kepada platform yang baru. Kita akan memberi keutamaan memastikan keselamatan serta kesihatan diri, keluarga dan rakan sepejabat. Pengarah bahagian. Okay, terima kasih. Alright, backup pula kegunaan dia adalah bila kita nak contoh dia daripada LMS 2.5 kepada LMS 3.5, kita backup terlebih dahulu dalam 2.5, kemudian kita akan restore masukkan ke dalam LMS 3.5. Okey, ataupun daripada sesi Disember kepada sesi Jun, kita akan backup terlebih dahulu apa yang ada di dalam sesi Disember, kemudian akan direstore ke Jun, sesi Jun. Okey, import pula bila kita nak import file, share untuk kita share okey, untuk share bahan, dan reset untuk kita reset platform tersebut. Okey, dan untuk more ni adalah setting bagi untuk enroll lah. Okey, kita tengok satu-satu. Nanti kita masuk, jangan risau. Okey, untuk paparan yang mula-mula, dia akan terpapar announcement, topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Ni kosong lagi lah, tak ada apa-apa dalam platform ni. Okey, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena terlebih dahulu edit setting. Yang ni kita nak kalau boleh semua jabatan sama. Okey, untuk course full name kita kena buat dia ada kod, kemudian ada nama khusus. Dan untuk short name pula kalau boleh contoh dia macam entrepreneurship. Kita letak kod kat sini, kemudian kita bagi bracket DKA. Okey, kalau kita tahu DKA tu dia ada 4 kelas, so kita letakkan lagi DKA 4A. Macam tu. Sebab untuk mudahkan kita cari platform tu dah blended ataupun tidak dekat dashboard bagi blended ataupun tidak. Okey, yang mula-mula tu lah kalau kita nak kesan sama ada platform kita dah blended atau belum, senang bila kita dah buat short name bagi khusus tersebut. Okey, itu sebab kenapa saya minta buat macam gini. Alright, so ini tak ada apa-apa. Dia memang ikut flow. So just pergi terus. Okay, course summary ni kalau boleh kita ambil daripada kita punya course outline. Okay, just copy sinopsis tersebut. Kita copy. Kemudian kita pergi semula. Dekat sini just paste. Okay, kita copy dan paste. Okay, so nak dapatkan gambar dia pula, kita just ambil gambar daripada file, kita nak masukkan dia punya banner. Sebab ini introduction penting. Dalam LMS 3.5, introduction tu dikira satu. Jadi kita ambil introduction daripada banner ni. So kita ambil yang ni, okay, open. Okay, upload. Okay, dah ada ke dekat situ. Course format, kita boleh pilih sama ada nak format topik, single activity, social ataupun weekly. Okay, saya pilih topik lah, by topik untuk kursus tersebut. Okay, so hidden section, mana-mana yang kita nak hidden, kita boleh hidden. Tapi saya show. Okay, show all section. Appearance pula, saya pilih 5 untuk dipaparkan. Okay, so grade book to student, yes. Show activity report, kita boleh pilih yes. Okay, so kita boleh trace lah dia punya untuk aktiviti yang pelajar dah buat. Okay, kita boleh upload file, kita boleh set limit dekat situ. Biasanya kita buat yang paling maksimum lah. Okay, completion tracking, kita just klik yes. Group,
Kalau macam saya ada 4 kelas, so saya buat visible group. So maksudnya sebab kita share platform tersebut kepada semua kelas, jadi kita kena klik visible group supaya semua pelajar boleh lihat. So force group mode, yes, kita paksa setiap pelajar untuk enroll, untuk buat, untuk involve. Okay, so default group, grouping, none. Kita tak buat default, kita just bagi semua orang boleh masuk. Okay, so role remaining kalau nak buat boleh, tapi biasanya kita nak mudah, kita tak payahlah bagi password ke apa untuk memudahkan. Ini biasanya untuk pelajar yang dia self enrollment. Jadi kita akan set kat sinilah supaya dia masuk terus kepada kelas kita. Kita bagi student tu punya kata kunci lah untuk masuk supaya dia terus kepada platform kita. Kita nak arrange macam tu. Tapi sekarang ni saya tak buat untuk self enrollment, saya terus klik, saya masukkan pelajar tu sendiri lagi cepat. Alright, so tag kalau nak buat boleh, kalau tak nak buat tak payah. Okay, setakat ni boleh? Just save and display. Jadi kita akan nampak. Okay, macam mana kita nak tengok? Okay, dah buat dekat editing, course setting tu macam nak tengok paparan dia. Kita pergi kepada Jabatan Kejuruteraan Awam tu semula. Pergi dekat sini. Ataupun kita boleh klik dekat sini sebenarnya. Okay, kita tengok. Kenapa dia tak save? Dia pergi mana? Kenapa tak ada? Okay, kita pergi semula, saya rasa saya dah buat. Okay, maaf Wi-Fi tak berapa nak elok sangat. Jadi okay, just okay, kita tengok sekejap. Okay, save. Okay, kalau ikut sepatutnya dia akan terupload dan dia akan terus kepada seperti ini. Okay, mungkin Wi-Fi. Okay. Okay, saya pass terlebih dahulu kepada Daya. Okay, Daya masuk. Baik, terima kasih kepada Puan Ernie kerana ada sedikit masalah teknikal yang perlu Puan Ernie selesaikan. Jadi sebentar itu saya ingin membuat promosi lah apa yang kita rancangkan untuk khusus pada minggu ini dan minggu hadapan, insyaAllah. Baik, pada minggu ini kita akan fokuskan kepada LMS 3.5. Pada hari esok kita akan mendalami sistem ini yang akan dibawa oleh Major Rizal bin Wahid. Kemudian pada hari Jumaat akan disambung pula oleh Encik Saiful Hazman dan kita akan master sistem ini. Kita akan ke level advance. Dan pada itu terdapat beberapa online workshop series yang dianjurkan oleh Politeknik Mumpuk Umar. Kalau kata pada hari ini dan esok, tapi diharapkan kita utamakanlah kehadiran khusus di Polisan. Sebab kita nak mahirkan dalam sidang LMS 3.5. Nanti kita akan mendalami bagaimana nak register dan daripada chat tu tadi dan kita register group tu. Dan juga bagaimana list dan kita punya platform. Jadi yang untuk khusus yang akan datang
yang diiklankan daripada Polytech ni. Jadi kena pergi ke mana nanti, kena stop di mana? Saya rasa tuan-tuan dalam pun mendapat share poster. Kemudian hari ini pun ada juga webinar daripada pihak VIP yang akan berlangsung pada jam maaf, ini yang semalam sebelum ada yang sebenarnya jadi perancangan pada kursus di politisasi kita merancang pada minggu hadapan untuk produk-produk kita. Jadi tuan boleh enhance skill untuk mencantikkan, untuk interaktifkan lagi tuan-puan. Salah masuk. Okay. Puan Annie dah bersedia? Okay. Baik. Jadi kalau itu saya kembalikan semula kepada Puan Annie untuk teruskan kursus kita pada hari ini. Okey, maaf ada kesilapan, ada masalah teknikal sedikit tadi. Okey, baik, kita sambung semula kepada paparan saya. Saya nak kongsi semula kepada paparan saya. Baik, okey. Baik, setelah kita buat editing kat sini, kita akan nampak macam mana kita nak tengok paparan dia selepas kita edit untuk course setting. Kita pergi kepada sini, sepatutnya dia berubahlah tadi, tapi sebab dia ada masalah sedikit, so gambar dia tak keluar. Okey, kali betul dia akan keluar gambar saya dekat sini. Okey, sebab saya tak assign saya lagi sebagai lecturer, saya masih lagi sebagai course creator. Okey, dan tadi kita dah edit tadi, kita dah masukkan course summary. So dia akan terpapar seperti inilah course summary tadi. Alright, so macam mana kita nak masuk? Kita masuk, just klik kat sini. Okey, balik semula kepada paparan tu. Okey. Right, dah pergi kepada edit setting. Apa guna edit setting? Edit setting untuk kita setting dekat paparan bahagian kursus tadi. Okay. Dan seterusnya untuk edit platform ni, apa yang perlu kita buat? Okay, kita kena turn editing on. Right, so bila kita turn editing on, kita akan sebelum kita turn editing on, saya off terlebih dahulu. Ada satu yang saya nak kena bagi tahu, saya nak kena sampaikan. Alright, yang ini adalah paparan sebagai seorang course creator ataupun teacher. Macam mana kita nak tengok paparan bagi pelajar? Okey, kelebihan CDOS ni, kita boleh tengok paparan pelajar melalui bahagian ni. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, dekat ni ada anak panah. So just pergi kepada switch role tu. Dekat switch role tu, dekat sini dekat bahagian tadi tu. Okay, dekat switch role tu, kita boleh pilih sama ada paparan untuk teacher, non-editing teacher atau student ataupun guest. So kalau dekat LMS 2.5 senang sikit kan, kita terus klik saja daripada paparan platform. Tapi dekat sini kita kena jauh sedikit. Okay, so untuk student, just klik student akan dapat paparan dia. Kalau untuk lecturer, just ataupun paparan kita just return to my normal role. So, kita akan dapat paparan kita semula lah. Sekarang ni sebab kita tak ada apa-apa isi kan. Alright, so macam mana kita nak edit? Just turn editing on. Okay. Yang mana yang dipanggil sebagai introduction? Masih ingat lagi? Yang ni kita kena flashback semula. Alright, kita tengok.
Okey. Yang ni ya. Okey. Introduction 1. Yang ni lah yang kita buat banner, kemudian kita masukkan CLO kita kat situ, kat dalam platform. Itulah dikira sebagai introduction 1. Kita balik semula kepada platform CDOS tadi. Okey, dalam platform CDOS, okey, nak buat dia punya introduction, kita just klik ni dulu untuk banner. Okey, dekat sini kita klik dia sebagai, okey, kena klik custom untuk masukkan introduction. Introduction yang ini yang dikira sebagai 1. Okey. Summary dia kita masukkan banner. Banner. Okay. Mana banner saya? Saya ada banner dekat sini. Okay. Save changes. Okay. Dia terlalu besar. Okay. Dia kena ada description, banner. Okay. So save image. Okay. Just restrict access tu tak payahlah. Okay, save changes. Okay, kita nampak di situ dah ada introduction dan banner kita. Alright, kalau nak buat gambar boleh juga. Kalau nak buat nama bagi kursus tersebut, boleh letak nama kursus. Okay, dekat sini apa kita nak buat? Announcement. Biasanya kita buat, kita letakkan dekat sini, biasanya CLO kita lah. Just edit setting kat situ. Okay. Kita ambil dia punya CLO dekat dalam course outline. Biasanya kita terus ambil lah. Just klik yang ni. Okay. Back semula. Okay, display. Tak ada attachment. Yang ni tak payahlah. Tak ada attachment. Kita tak ada word count. Kita tak ada ni. Kita tak ada discussion locking. Tak ada. Ini cuma announcement kepada pelajar untuk introduction. So just save and return to course. Okay. Right. Okay, kita nampak dah. Introduction kita dah ada. Okay. Yang ni introduction dah ada 1. So introduction dah selesai. Okay, dan macam mana kita nak enroll user? Okay, nak enroll user kita kena pergi kepada more. More. Okay, saya mula semula tadi Okay, macam mana kita nak enroll student dengan lecturer? Pergi semula kepada gear ni. Okay, gear ni tekan ke bawah. Kemudian ambil more. Okay, daripada more tu kita ambil user. User. Okay, yang ini check permission ni biasanya kita nak, kita tak adalah nak sekat-sekat. So kita biasanya kita open je. Okay, dan untuk manual enrollment ni boleh pilih sama ada. Okay, yang ini enrollment untuk student. Kalau student lah. Okay, so kita just save changes dia dan akan masuk ke bahagian ni. Ini kalau biasanya saya akan tutup mata bahagian guest access dengan self enrollment sebab biasanya saya akan enroll sendiri. Okay, lagi mudah. Okay, contohnya dekat sini saya dah enroll. Okay, saya keluarkan semula. Paparan ni macam mana kita nak keluarkan, just select and then remove. Okay, itu yang sedia ada kan. Macam mana kita nak cepat untuk dapatkan student kita? Pergi kepada senarai attendance. Okay, macam di sini kita dah ada senarai attendance bagi pelajar saya, iaitu DK4B. Jadi saya akan ambil terus select dekat sini. Saya copy nama pelajar ni. Kemudian saya pergi kepada bahagian bawah ni. Okay, ambil, klik dia, just add. Okay, sama juga. Kita ambil lagi seorang sebagai contoh. Copy. Pergi semula dekat sini. Delete.
Jadi kita paste dekat search, dia cepat sikit. Okay, kita klik dia. Lepas tu tekan add. So, okay. Macam mana nak add, kita nak enroll lecturer pula? Ubah kepada teacher. Okay, so teacher. Contohnya saya nak addkan Norazliza. Pasangan saya masukkan dia kat dalam tu. Kita ada lecturer kat situ kan? Okay, dah selesai. Kita balik semula kepada partisipan tadi. Okay. Yang ini paparan dia. Biasanya kita tengok, kalau nak dapatkan paparan ni selain daripada dekat partisipan tadi, kita boleh juga terus kepada dekat sini, more, user, enroll user. Enroll user atau partisipan dia akan terus kepada paparan ni. So kita tengok dekat sini dia dah pelajar, dia dah ada lecturer tapi kita tak tahu dia group kat mana. Kita tak buat lagi group. Jadi macam mana kita nak buat group tersebut? Kita nak create group tu, kita kena pergi dekat sini. Create. Bukan. Kita pergi dekat sini. Pergi semula kat gear, dia tak ada shortcut nak pergi kepada bahagian ni. Dia kena balik semula kepada gear yang pertama. Itu keburukan dia lah. Okey, tapi tak apa, asal sampai. Okey, macam mana nak buat group? Tekan group. Okey, create group. Ni paparan dia untuk kita buat group. Okey, kita kena klik create group. Okey. Saya buat DKA 4A. Okay. Yang ni kalau nak letak description, kalau nak letak hide picture ataupun kita nak letak enrollment key, biasanya kita tak buatlah macam tu sebab nak memudahkan. Okay, save changes. Okay, kita ada satu lagi. Okay, DKA. Kemudian kita save changes. Okay, ada dua kelas di situ kan. So macam mana kita nak masukkan? Add pelajar untuk DKA 4A, Farah. Okay. Kemudian kita masukkan pula pensyarah dia kat dalam tu. Okay. Back to group. Okay. 4A dah settle. 4B pula. Okey, nampaknya di situ dia tak ada lecturer sebab saya tak assign lagi saya sebagai lecturer. So kita back semula. Itulah keburukan dia, tak ada jalan yang dekat Kena pergi jauh. Okey, saya enroll dulu diri saya. Saya lupa nak enroll saya sebagai lecturer dekat situ sebab saya cuma course creator. So kita boleh selain daripada kaedah yang saya tunjukkan tadi, kita juga boleh pada kaedah yang ni. Kaedah yang ni saya back semula. Tunjuk. Kaedah yang selain daripada kita guna manual enrollment tadi, kita boleh juga enroll user. Kaedah yang ni. Just klik kat sini. Okey Ernie, sila enroll diri sendiri. Okay. Ada saya kat situ, saya enroll sebagai lecturer. Okay, saya dah ada kat situ ya. Okay, sebagai course creator, manager dan teacher. Kita back semula kepada group tadi, tak ada jalan shortcut. Terus kepada more, user, groups. Okay, DK4B tak ada orang lagi. Mari kita masukkan orang kat dalam ni. Klik 2 kali dekat DK4B. Kemudian klik add or remove. Okay, Farah tadi dah masuk pergi dekat 4A tadi. Sekarang kita ambil alif. Contohlah DKA 4B. Dan pensyarah dia adalah Ernie. Okay. So, back to groups. Okay dah. Dan DK4A senarai dia ada dah terpapar di sebelah. DK4B dah terpapar kat sebelah. Untuk grouping, kegunaan dia adalah group lagi kat dalam grouping tadi. Untuk overview, kita nak tengok keseluruhan dia. Siapa yang ada di dalam 4A, siapa yang ada di dalam 4B. Siapa yang ada. Okay. Alright. Group dah settle, enroll student dengan pensyarah.
Okay, semua boleh ikut setakat ni? Saya rasa senang je kan nak enroll. Semua orang dah tahu, semua dah pakar. Kita back. Macam mana nak back semula? Just klik DCC 5152. Dia akan pergi balik kepada platform muka depan. Beres. Okay, terima kasih Shimon. Okay, Shimon adalah salah seorang daripada kita orang punya penyelaras jabatan dan orang yang jaga blended. Okay, dia adalah otainya. Okay, teruskan kepada add activity. Macam mana kita nak add activity? Saya bagi contoh untuk topik untuk biasanya kami akan pilih ataupun berdasarkan kepada kita punya topik yang ada di dalam kursus tersebut. Contohnya macam saya ada 4 topik, contohnya ada 4 topik lah. Jadi saya just buka 4 paparan dekat sini. Dan macam mana kita nak edit? Seperti biasa, kita rujuk semula. Kena ingat, kena balik semula. E-content mesti ada minimum 7. Forum, discussion mesti minimum 5. Online assessment mesti ada 2. Baru kita boleh blendedkan platform tersebut. Baru platform, belum aktiviti pelajar. Aktiviti pelajar kena darab lagi dengan 60%. So balik semula. Okey, macam mana kita nak edit? Edit dekat sini ya. Laju tak? Tak laju kan? Okey. Okey, kita edit dekat sini. Contohnya untuk topik pertama kita. Topik saya yang pertama adalah water resource. Water resources. Okey, summary dia. Kalau nak letak summary boleh. Tapi biasanya kami letak gambar. Topik 1. Kalau nak letak gambar, boleh letak gambar. Kalau nak letak topik 1, boleh letak topik 1. Okay. Bergantung pada pilihan masing-masing. Nak macam mana paparan tersebut. Okay, settle. Okay, save image. Tapi dia mesti tak ni. Okay, kena describe lah. Letak apa-apalah. Nombor. Okay, save image. Save. Okay, ada di situ. Yeay. Okay. Ada di situ untuk topik pertama. Okay, macam mana kita nak add activity? Ada pelbagai pilihan di situ. Just klik add an activity. Di sinilah pelajar akan mula buat aktiviti mereka. Ada banyak pilihan. Okay, sebelum ni big blue button. Okay, dia ada assignment. Assignment minimum 2. Okay, dekat sini kita nak upload. Big blue button biasanya bila kita nak face to face dengan pelajar. Okay, just klik big blue button yang telah diajar oleh TS Syafarim hari itu ya. Okay, kemudian chat untuk kita nak ada chat dengan pelajar. Biasanya yang ini kita panggil untuk yang